Okey, apakah locus? Okey, locus, okey, senang cerita pattern of movement. Tetapi dia boleh diwakili oleh titik, okey, setelah mencapai beberapa syarat yang tertentu. Okey, jadi ini definisi dia, locus dalam dua dimensi, satu titik yang kedudukannya memenuhi syarat tertentu。我们可以叫它轨迹，它是一种移动模式，在符合了一些条件之下而形成的轨迹。kita ada 5 jenis. Kalau tengok dari segi definisi dia, dia mesti mula dari ayat locus bagi titik. Kemudian diikuti sama ada jarak tetap atau jarak sama. Cuba tengok di sini, kalau melibatkan satu, sama ada satu titik atau satu garis, dia mesti berjarak tetap. Tetapi kalau melibatkan dua titik atau dua garis lurus, dia mesti berjarak sama. Okey, sebelum kita masuk lebih detail, kita tengok dulu 3 contoh locus yang ada dalam daily life. Yang pertama, kita melantun bola. Macam kita main bola keranjang, basketball. Bola itu mesti melantun ke bawah lantai. Jadi apakah lakaran dia? Satu garis lurus dan anak panah menuju ke bawah. Apakah penerangan dia? Garis lurus yang mencancang ataupun yang menegak. Yang kedua, pergerakan kipas bulat. Yang ketiga, sebiji guli ditolak dari atas meja. So, kita boleh nampak gambar yang kedua, bola yang kedua, dia lebih blur. Sebenarnya, dia adalah image ataupun pergerakan guli yang ditolak. Jadi, dia akan bergerak ke depan. Kemudian, dia akan jatuh ke bawah lantai dalam bentuk satu lengkung. Jadi itulah lakaran dan penerangan locus dalam daily life kita. Jadi kita akan tengok lebih mendalam terhadap locus bagi titik 5 jenis ini. Satu, melibatkan satu titik. Kita tahu dia mesti bentuk dia mesti bulat. Dan di sini kita boleh nampaklah jarak mesti tetap dari pusat ke locus itu apabila bergerak itu dari awal hingga ke akhir. Yang kedua, melibatkan dua titik. Jadi pergerakan titik itu mesti di tengah. Yang sebenarnya dia berserenjang dengan AB apabila dia menjadi satu garis. So, kita boleh nampak satu lagi syarat, dia mesti berjarak sama dari locus itu ke A dan locus itu ke B. Yang ketiga, melibatkan satu garis. Locus dia boleh atas dan boleh bawah. Dan kita namakan dia sebagai sepasang garis lurus yang selari. So, kini kita boleh nampak lagi satu syarat, dia mesti jarak tetap. Daripada garis lurus dengan locus itu. Tetap. Yang keempat, melibatkan dua garis lurus di mana keadaan dia selari. Jadi locus dia di tengah dalam bentuk garis lurus yang selari. Jadi kita boleh nampak satu lagi syarat dari segi jarak dia.
Jarak lokus kepada garis lurus di atas mesti sama dengan garis lurus di bawah. Yang kelima, dua garis lurus itu jika dalam keadaan bersilang macam gunting, apakah lokus dia? Dia macam potong kertas, right? Jadi jarak potongan itu terhadap pisau gunting itu adalah sama. Jadi jarak dia adalah sama dari kedua-dua garis yang bersilang. Jadi saya ulang balik. Kita ada 5 jenis lokus yang melibatkan satu titik, satu garis, 2 titik dan 2 garis. 2 garis lurus ada 2 jenis, sama ada selari atau bersilang. Dari segi jarak pula, kalau dia satu titik atau satu garis, dia mesti berjarak tetap. Kalau 2 titik atau 2 garis, dia mesti jarak sama. Contoh kita tengok lagi sekali. Ini satu titik, ini 2 titik, satu garis lurus, 2 garis lurus sama ada selari atau bersilang. Satu titik, kalau satu tetap, kalau 2 sama. Satu titik tetap, 2 titik sama. Saya ulang, kalau satu tetap, 2 sama. Tengok satu garis lurus tetap, 2 garis lurus sama. Jadi kita tengok 5. Kita tengok 5 daily life example supaya kita lebih nampak sebenarnya lokus itu. Yang pertama, pergerakan jarum dalam jam. Jadi dia melibatkan satu titik, sebenarnya adalah pusat bulatan itu. Kemudian jejari diwakili oleh jarum. Apakah pergerakan jarum? Macam kipas tadi kan, bulatan. Ini adalah lokus yang melibatkan satu titik sahaja. Kita tengok contoh bagi lokus yang melibatkan 2 titik. Contohnya ada seorang, dia jalan secara berserenjang dari sekolah dan bas stand. Pergerakan dia adalah di tengah secara berserenjang dari 2 lokasi ini. Jadi 2 titik ini diwakili oleh 2 lokasi, iaitu sekolah dan bus stop. Dan kita boleh nampak jarak antara pergerakan orang yang jalan itu adalah sama. Sepanjang pergerakan dia dari awal hingga akhir, dari bus stop dan juga sekolah. Jadi pergerakan dia adalah pembahagi 2 sama serenjang. Yang ketiga, yang melibatkan satu garis. Contohnya, buah yang jatuh daripada pokok. Jadi satu garis ini diwakili oleh pokok. Dan dia mesti jarak tetap. Di mana jarak tetap ini adalah daripada sepanjang pergerakan kejatuhan buah itu ke bawah lantai. Jadi apa yang kita boleh nampak lokus itu? Sebenarnya dia sepasang garis lurus yang selari. Yang D. Garis lurus yang selari, jika dia dalam bentuk selari, contohnya 2 garis selari diwakili oleh jambatan. Pergerakan wanita ini di tengah-tengah. Jadi pergerakan wanita ini adalah satu garis lurus di tengah. Yang terakhir, garis lurus. Kita tengok yang bersilang macam gunting. Ini adalah 2 garis lurus yang bersilang. Apakah pergerakan? Kita boleh nampak dalam kertas yang dipotong itu. Dia masih jarak sama. Dari kedua-dua belah pisau gunting itu. Jadi kita boleh nampak sebenarnya lokus itu adalah pembahagi 2 sama sudut. Kadang-kadang garis bersilang ini separuh sahaja. Kita boleh nampak dia dalam 2 garis yang bertemu.
Jadi sama, masih jarak sama dan pembahagi 2 sama sudut. Okey, jadi itu sahaja. Okey, terima kasih.